puan yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa, tak lupa juga kepada pengerusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Allahumma salli ala Muhammad, Bandar Seremban Selatan, ya. Seterusnya kepada seluruh para jemaah, masuklah tuan-tuan dan puan yang bersama dengan sesi live pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini mendapat manfaat, keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan masa yang kita luangkan ini menjadi asbab kepada kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang like, yang share? Terima kasih banyak-banyak. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkati kalian semua, insya-Allah, ya. Okey, apa khabar semua? Sihat, ya? Terima kasih Asma Zuraida. Okey, siapa lagi dekat sini, ya? Puan Siti Atikah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Atikah ada, Asma Zuraida, ya. Okey, tuan-tuan dan puan, jangan lupa, ya. Kita ambil kesempatan untuk kita melakukan infak subuh kita. Boleh pergi ke akaun yang tertera di ruangan komen, ya, iaitu Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Nombor akaunnya akaun Bank Islam 050120053038. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dengan sumbangan ataupun infak tuan-tuan dan puan itu menjadi juga asbab, ya, untuk Allah pandang kita di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa lagi kat sini? Boleh komen kat situ. Ziman Besut. Ni orang Besut ni, ya. Masya-Allah, jauh. Saya ni baru sampai daripada Kelantan malam tadi, lebih kurang pukul 1:30 pagi. Ya, kita bertolak daripada Kelantan pukul berapa semalam, ya? Lebih kurang pukul 6 petang macam tu, dekat-dekat maghrib lah, ya. Kita bertolak daripada sana sampai ke Perak, ya, pada pagi ni pukul 1:30 pagi tadi. Alhamdulillah. Yang tu yang live dalam kereta ni. Okey, ya. So ni pada Besut ada Asri Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indonesia, Jun Purnama dari Indonesia, ya. Masya-Allah, terima kasih. Sound ada gangguan sikit, Ustaz. Bunyi apa tu? Saya tengok sikit. Sound ada gangguan sikit, Ustaz. Bunyi apa tu? Saya tengok sikit. Sound ada gangguan sikit, Ustaz. Okey kan? Suara saya jelas ke? Suara jelas kan? Tengok boleh, ya. Boleh, ya. Sorry Jun Purnama dari Singapura, ya. Minta maaf. Sebab dia punya bendera dia kecil sangat. Minta maaf, ya, Jun Purnama dari Singapura. Minta maaf. Ada bunyi bising, ya. Bunyi bising apa? Ya, saya dengar, ya. Ada bunyi bising, ya. Bunyi bising apa? Ya, saya dengar, ya. Tapi dah okey sekarang, eh? Okey kan? Tapi dah okey sekarang. Ada bunyi bising lagi ke? Okey dah. Allahumma salli ala Muhammad. Suara jelas tapi ada bunyi bising, ya. Arusmil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey dah, alhamdulillah. Okey, jom kita teruskan. Pagi ni tajuk kita iaitu lapisan hati, ya. Lapisan hati. Saya nak bacakan satu kata hikmah, sepotong kata hikmah yang saya ambil petik daripada kitab Al-Hikam, kitab Al-Hikam, iaitu yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi fi daraini amin.
Ini karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dapat kita mengambil manfaat daripadanya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka, wa 'ainul basirah yushhiduka 'adamaka liwujudihi, wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la 'adamaka wala wujudaka. Baik. Ada kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, manusia ini ada 3 martabatnya, ya. Iaitu yang pertama, yang ini martabat hati, ataupun boleh kita sebut sebagai lapisan hati. Lapisan hati manusia ni ada 3. Tapi insya-Allah pada pagi ini kita akan sebutkan 5 lapisan hati manusia. Cuma dalam kitab ataupun dalam kata hikmah ini, pengarang menyebutkan ada 3 lapisan hati ataupun 3 martabat hati. Tapi tak apa, kita tambah lagi 2, kesemuanya 5 insya-Allah. Ya. Baik. Iaitu kata pengarang ini, nur akal dapat memperlihatkan akan dekatnya Allah kepada kamu. Ya. Disebut apa? Nur akal dapat memperlihatkan kamu akan dekatnya Allah kepada kamu. Okey. Kemudian yang kedua, nur iman. Nur iman dapat memperlihatkan ketiadaan kamu kerana wujud, yakni adanya Allah. Ya. Kita apa nanti kita akan huraikan insya-Allah. Dan yang ketiga, dan nur hakikat itulah yang menunjukkan kamu akan adanya Allah, bukan adam, yakni ketiadaanmu, dan bukan pula wujud kamu. Boleh faham ke? InsyaAllah kita cuba kita perhalusi satu persatu, InsyaAllah, ya. Tak susah mana pun untuk kita faham. Sebab tu orang kata ilmu tasawuf ni berat, tapi sebenarnya kalau kita sama-sama perhalusi, kita sama-sama memahaminya, insya-Allah sebenarnya dapat kita faham. Sebab ilmu tasawuf ini perlu, ya, satu ilmu yang pada saya lah, ya. Ini pun pesanan guru-guru kami juga mengatakan ilmu tasawuf ini tidak boleh ditinggalkan kerana, ya, ia adalah ilmu hati. Kita boleh belajar ilmu fiqh, kita boleh belajar ilmu tauhid, ya, kita boleh belajar hukum hakam dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mendalami juga ilmu tasawuf, menyebabkan hati kita akan mati. Sebab ada juga, ya, minta maaf, ya, ada orang yang masya-Allah ilmunya banyak tapi hatinya rosak. Ada orang ilmu banyak tapi dia mengambil rasuah. Kan? Ada orang ilmu banyak tapi akhirnya tersesat. Sebagaimana contoh Bal'am bin Ba'ura. Ini mungkin biasa dengar. Pernah dengar tak nama Bal'am bin Ba'ura? Bal'am ini asalnya dia orang yang dikurniakan karamah oleh Allah Ta'ala, iaitu satu keistimewaan bagi Bal'am ni, iaitu doa dia mustajab. Makna kata Bal'am ni, dia ni adalah seorang pengikut pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Bal'am nama dia. Bal'am ni masya-Allah tabarakallah, dia ni doa dia mustajab. Kalau kata doa dia mustajab, orang ni orang hebatlah. Dia ni kata ada ilmu, ya, rajin beribadat dan sebagainya, sampai Allah bagi dia kelebihan. Bila berdoa mustajab. Tapi ringkasnya apa jadi pada Bal'am? Ya? Bal'am akhirnya dia mati dalam keadaan yang mati dalam keadaan yang agak mengerikan, kerana Allah murka padanya disebabkan kesombongan dia, kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dia berdoa pada Nabi Musa alaihissalam supaya Allah hancurkan Nabi Musa alaihissalam. Nampak?
Asalnya Nabi Musa minta supaya Bal'am pergi ke negeri Madian untuk melakukan usaha dakwah di sana. Tapi bila sampainya Bal'am di sana, di Madian ini, dia terpesona dengan keindahan, kemewahan wanita di negeri Madian, sehinggalah menyebabkan dia meninggalkan dakwahnya. Akhirnya dia disogok dengan duit, harta benda, sampaikan dilupa. Bukan dia lupa, tapi kerana orang kata apa, terpesona tadi. Sampailah penguasa itu mohon minta supaya Bal'am ini berdoa pada Nabi Musa, doa kejahatan kepada Nabi Musa. Dan akhirnya dikatakan isteri Bal'am ni memujuk dia. Kisah ni diambil daripada Quran, kisah ni ada disebut dalam Quran. Akhirnya isteri dia pujuk Bal'am supaya doakan Nabi Musa supaya Allah hancurkan Nabi Musa AS. Dan akhirnya Allah murka kepada Bal'am ini, sehinggalah dikatakan negeri Madian ini diturunkan satu bala oleh Allah Ta'ala, itu penyakit ta'un, sehinggalah ramai yang mati, termasuk Bal'am juga mati kerana Allah murka padanya. Nampak tak? Wabak ini pun satu bala Allah pada kita. COVID-19 ni pun boleh kata bala jugalah, ya. Sebab bila Allah turun bala, sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 25, cuba tengok balik 25, tak silap saya, Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Takutlah oleh kamu akan fitnah. Fitnah ni ujian ataupun balak. Balak bencana. Takutlah kamu dengan bala yang mana kalau Allah turunkan bala ini, Allah turunkan kepada semua. Tidak hanya kena pada orang yang melakukan kezaliman semata-mata. Tidak. Kalau Allah turun bala ni, bukan hanya kena pada orang yang buat dosa saja, tak, tapi semua pun kena. Semua kena. Sebab tu Allah kata takutlah kamu dengan fitnah ini. Fitnah, ujian, balak, bencana yang mana kalau Allah turun semua kena, tidak hanya pada orang yang melakukan kezaliman semata-mata. Sebab tu kalau kita tengok bala Allah turunkan musibah yang disebabkan kemurkaan Allah pada kita. Baik, insya-Allah kita sambung pada kata hikmah tadi. So dekat sini disebut ada tiga lapisan hati manusia. Yang pertama namanya nur akal. Yang kedua namanya nur iman. Dan yang ketiga namanya nur hakikat. Saya ulang lagi, ya. Siapa boleh buat nota, buat nota. Yang pertama iaitu nur akal. Yang kedua nur iman. Dan yang ketiga nur hakikat. Okey. Tiga-tiga ini sama ada nur akal, yang kedua nur iman, dan yang ketiga nur hakikat. Ketiga-tiga ini adalah merupakan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketiga-tiga lapisan hati tadi adalah, orang kata apa, ketiga-tiga itu adalah baik. Siapa yang dapat nur akal, siapa yang ada duduk pada nur iman, dan siapa yang dapat sampai lapisan nur hakikat, itu lebih hebat. Ketiga-tiga ini adalah baik. Yang kita tak nak dua lagi. Ya. Sebab yang dua lagi ni tambahannya dia duduk di bawah lagi daripada tiga ni. So maknanya kita sebut dekat sini ada 5 lapisan. Okey. Yang paling bawah sekali, namanya ialah mautul basirah, hati yang mati, ya. Yang paling bawah sekali, ya, adalah hati yang mati. Hati yang mati ini disebut dalam Al-Quran,
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Allah kunci hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka, Allah tutup mata mereka, ya. Allah butakan mata mereka. Allah kunci hati mereka. Khatamallah, Allah tutup kunci rapat-rapat hati mereka. Yang ini namanya hati yang mati. Hati yang mati ini, kata ulama, ialah mereka, bagi mereka yang siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir, ya. Mereka ini dah tutup hati mereka. Kalau kita ambil contoh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Dan mereka-mereka, siapa-siapalah termasuk pada hari ini, mereka yang kufur pada Allah, kita kata mereka ini memiliki hati yang mati. Orang macam ni, Abu Jahal, Abu Lahab, buat kok mana pun, hati dia dah terkunci. Sebab apa? Ibaratnya macam kita bercakap dengan orang mati. Kalau orang mati, kita cakap dengan dia, oi, bertakwalah kamu pada Allah, ya. Agak-agak ada respon tak? Orang dah mati, kan? Bertaubatlah pada Allah, ingatlah Allah selalu, bertaubatlah pada Allah. Agak-agak tuan-tuan boleh bertaubat ke? Agak-agak dia boleh bercakap ke? Tak ada respon. Kan? Sebab apa? Sebab orang tu dah mati. Cakaplah kok mana pun, bisik kok mana pun, dia tak boleh buat apa dah, kerana dia sudah mati. Sama macam tu. Orang yang hati dia mati, kita bagi kok mana pun, tak boleh buat apa. Sebab apa? Hati dia dah terkunci. Pintu tadi tu dah tutup, lalu dimasukkan kunci, dah kunci, tak boleh nak buka dah. Buka kok mana tak boleh dah, sebab hati dia, pintu tu dah kunci. Yang ini bagi orang kafir, insya-Allah bukan pada kita. Ya. Insya-Allah, ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, paling bawah sekali, yang pertama tadi hati yang mati. Nombor dua, namanya ialah masdudatul basirah, ataupun kita boleh sebut macam ni, ya, hati yang tertutup. Hati yang tertutup. Hati yang tertutup ini untuk siapa? Disebutkan oleh ulama, iaitu li'awamil muslimin, bagi orang-orang awam, bagi orang Islam secara umumnya, ya, bagi orang Islam kebanyakannya. Sebab tu kalau boleh kita tak nak pada nombor dua ni. Sebab ramai orang Islam. Orang Islam yang macam mana? Yang mana mereka ini hati mereka tertutup. Mereka mengakui Allah itu Tuhannya, mereka mengakui Nabi Muhammad itu Rasulnya, Nabinya, Rasulnya, ya. Tetapi mereka selalu melakukan dosa dan maksiat, meninggalkan solat, melakukan perkara-perkara yang perkara-perkara yang Allah larang, main judi, berzina, minum arak, ambil rasuah, melakukan maksiat. Walaupun sebenarnya mereka itu Islam, ini Islam kebanyakannya. Wal'iyadzubillah min zalik, kita tak nak. Sebab apa? Ini hati dia tertutup. Hati yang tertutup seperti mana pintu yang kita tutup tapi tak kunci. Ya, pintu tutup tapi tak kunci. Tapi tadi orang kafir tadi, pintu tutup, dimasukkan kunci, mangga selak, tak boleh dah, tak boleh buka, dah terkunci. Sekarang ni hati orang Islam kebanyakannya, pintu hatinya tertutup saja, tidak dikunci lagi. Bermaksud masih ada harapan untuk diselamatkan. Tinggal lagi kita buka pintu tu dah. Ya. Sekarang ni cahaya tu nak masuk tak boleh, sebab pintu tu tertutup. Tertutup, buka lah pintu tu. Nak buka macam mana? Maka hati tadi perlu dibersihkan. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan ilmu, ya. Dengan hadir majlis ilmu macam ni, boleh membersihkan hati, insya-Allah. Dengan ayat suci Al-Quran, ya. Dengan bermuhasabah diri, kita ataupun pergi ke kuburan, ya. Ziarah orang mati, kubur pun boleh membersihkan hati.
Ya, berkawan dengan orang-orang yang baik, itu cara untuk kita bukakan hati yang tertutup tadi. Dia kalau kita bagi contoh yang lain, seperti mana mata yang ada katarak, selaput mata, ya. Orang yang ada selaput mata, kalau pergi dekat optometris, kedai cermin mata tu kan, tolong doktor, tolong cek mata saya ni tak nampak rabun katanya. Ya, agak-agak rabun. Oh ya ke makcik? Meh kita buat cek mata tengok. Bila dia nak cek mata, dia pakailah alat teropong tu kan, yang letak dagu sini. Dia tengok, kita pun tengok dalam komputer tu, dia ada gambar pokok kan. Pokok tu makin cerah, gelap, kejap dekat, kejap kecil, gitulah ya. Awak nak cerita pun tak reti, tapi kau mau tahulah rupa mana kan. Lepas tu, tapi optometris tu kata tak boleh baca. Tak boleh baca. Pasal apa tak boleh baca? Mesin tu tak boleh baca. Mesin tu tak boleh baca mata kita. Rupa-rupanya minta maaf lah makcik, mata makcik ni bukan rabun. Apa halnya mata makcik ni? Mata makcik ni ada selaput katanya. Ada katarak. Ya ke? Sepasal apa? Sebab mesin tak boleh baca. Benda tu ada benda menghalang. Benda yang menghalang, dia menutup mata makcik. Pasal tu makcik tak nampak. Ya ke? Atau macam mana rupa nak buat ni? Automatis kata, pergi jumpa doktor. Jumpa doktor pakar mata, nanti buat appointment, nanti dia membuatkan operation buang selaput mata tu. Lepas dah buat operation, cerahlah mata tu kan. Pasal apa? Benda yang dah menutup tadi telah dibuang. Rupa itulah ceritanya, ya. Faham kan? So maknanya ada harapan tak mata tadi nak melihat? Ada harapan. Caranya macam mana? Buanglah selaput tu. Buanglah benda yang menutup tu. Nampak tak? Nampak? Cerah dah, cerah mata. Tadi gelap, awak dah cerah lah ni, ya. Pukul apa dah? Patutlah dah syuruk dah. Nampak lori lalu sebagainya. Minta maaf lah, ya. Belakang ni jalan raya. Okey tuan-tuan dan puan, itu yang kedua. Masuk yang ketiga, ya. Masuk yang ketiga, kita pergi kepada nur akal nama dia. Nur akal. Yang ketiga ni kita nak fokus. 3, 4, 5, ini yang kita nak. Masuk lapisan yang ketiga, hati manusia. Lapisan ketiga nama dia apa? Nur akal. Yang ini cahaya akal. Ya, cahaya akal. Yang ini hati yang dipenuhi dengan ilmu. Ya. Hati yang nampak cahaya dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dengan kefahaman-kefahaman. Seperti mana kita nak bagi contoh macam ni, ya. Orang yang pergi belajar menuntut ilmu, dia pergi sekolah, ataupun dia pergi pondok mana-mana pengajian, ataupun kita kata budak kecil lah, ya, kita mengaji. Pergi sekolah, cikgu kata, anak murid sekalian, korang kena ingat, api tu bahaya. Api, ya, api tu bahaya. Anak murid tanya, pasal apa bahaya cikgu? Api kalau kecil, korang boleh buat main. Tapi kalau dah besar, jangan buat pasal, dimakan kamu nanti, kata cikgu tu. Ya ke cikgu? Iyalah. Tak percaya, main tengok satu video cikgu tunjukkan ni. Kamu tengok video ni. Tengok ni, tengok api kecil, api dapur gas, boleh masak, kata cikgu tu. Mak kamu masak nasi ayam ke, masak kari ayam ke, kari ikan ke, guna api dapur gas, dapat dimakan nasi tu. Betul tak? Betul, kata anak murid. Sekarang ni kamu tengok pula video ni. Dia tunjukkan satu video kebakaran. Kamu tengok orang ni dah mati disebabkan hangus terbakar, disebabkan rumah dia terbakar. Jangan buat pasal kalau api kecil kamu boleh buat nasi, boleh masak kari ayam dan sebagainya. Tapi kalau dah besar, ya, kamu boleh mati. Dimakannya api tu oleh kamu dimakan oleh api. Cikgu tu kata. Anak murid kata, "Ui, betul lah cikgu." Itu namanya nur akal. Sebab apa? Setelah sampai pengetahuan kepada anak murid tadi, yang disampaikan oleh cikgunya, bahawasanya api itu bahaya. Jangan buat main dengan api. Api itu bahaya. Ya. Jadi anak murid itu tahu tak? Tahu. Kalau orang tanya pasal api, mak tanya pasal api itu bahaya tak? Bahaya mak,
Pasal apa bahaya? Oi, kalau kecil boleh buat kawan-kawan lagi, kalau dah besar dia makannya kita mak. Nampak tak? Itu namanya nur akal. Telah sampai pengetahuan. Sama juga, kita cerita tentang Allah. Allah itu wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Maksudnya kita dah dapat nur akal. Makin banyak belajar lagi, banyak ilmu masuk dalam dada kita, makin bagus. Bila banyak ilmu masuk, ilmu Qurannya, ilmu hadisnya, begitu begini, kita datang ceramah online macam ni, maka menyebabkan hati kita makin dipenuhi dengan cahaya ilmu. Bagus tak? Bagus. Bermakna kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang kedua, yang seterusnya, yang keempat, lapisan yang keempat. Lapisan yang keempat iaitu namanya nur iman. Nur iman ni macam mana? Nur iman ini bagi orang yang dia dah ada ilmu dan dia amalkan. Dia ada ilmu, dia faham, dia amal. Tadi ada ilmu kan? Banyak ilmu, tapi ada kala dia tak amalkan. Jadi dia tak kuat. So nak dapat nur iman ni, iaitu cahaya iman ni, dia dapat ilmu, diamalkan. Dapat ilmu, diamalkan. Amal. Dia faham, amal. Faham, amal. So makin lama iman dia makin kuat. Iman dia makin kuat. Tengok baru ni ada satu video kan, saya tengok viral kan, tukang ahli sihir kan. Mana? Saya pun tak tengok video tu jelas. Tapi tukang sihir tu luar negara punya cerita. Mana negara mana kan? Dia tukang sihir. Tukang sihir, ya. Dia kata apa? Nak sihir orang Islam ni susah katanya. Nak menyihir orang Islam ni susah. Sebab seperti dia kata, macam ada benda melindungi orang Islam ni. Bila dia solat, bila dia sembahyang, maka makin tebal dia punya macam benda yang menghalang tu. Itu namanya nur iman. Nampak tak? Tak apalah dia cerita macam tu. Dia bukan Islam, tapi dia bocorkan rahsia. Dia kata kalau nak menyihir orang bukan Islam, senang dia. Tapi kalau orang Islam ni susah nak lut. Tambah kalau dia lagi kuat sembahyang, kuat baca Quran, lagi tebal. Itu namanya nur iman. Makin banyak ilmu kita amalkan, menyebabkan kita ni makin kuat. Kebal kita ni. Tak payahlah pakai baju besi apa, kebal. Tengok macam semalam, alhamdulillah sempat saya menziarahi makam Tok Guru kan, Tok Guru Ni Aziz Nikmat. Berapa ramai orang nak buat jahat pada almarhum. Tengok rumah, semalam saya pergi juga, sempatlah pergi tengok rumah dia dekat dengan kuburnya. Mana ada pagar rumahnya kan, mana ada pagar rumahnya. Apa nama, grill pun tak ada. Pintu besi grill tu pun tak ada. Pintu kayu je, masuk je. Berapa ramai orang nak buat jahat pada almarhum. Tapi pasal apa orang tak buat jahat dengan dia? Allah pelihara dia. Tak adalah pakai baju besi apa, tak ada. Tak adalah pakai bodyguard sangat pun kan. Rumah pun tak ada bodyguard pun, pagar pun tak ada, masuklah rumah. Pasal apa? Kebal dengan apa? Iman tadi tu. Nampak tak? So insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita jadi. That's why kalau dapat nur iman tu dah bagus dah. Insya-Allah ya. Maknanya kalau kita dapat capai lapisan keempat nur iman, bermakna kita sangat dekat dengan Allah. Tapi ada satu lagi lapisan yang terakhir sebelum kita berhenti, namanya nur hakikat. Nur hakikat ni adalah lapisan hati yang paling tinggi. Yang ini kalau kita ambil contoh ya, tadi kita ambil contoh nur iman. Okey, nombor satu tadi anak murid dia belajar, cikgu kata bahayanya api kan. Okey, itu namanya nur akal, ilmu tu ada. Kemudian nur iman bila dia faham, lalu anak murid ni satu hari dia melihat kawan baik dia terlibat dalam satu kemalangan dan api tu menyala besar dan kawan dia mati depan mata dia disebabkan kebakaran tersebut. Dia menyaksikan depan mata dia sendiri, dia tengok sendiri kawan dia mati dalam kebakaran tu. Maka dia ini lepas tu bila kata api saja, dia mari perasaan takut. Oh, dia kata, kenapa kau takut macam ni? Sebab aku ada pengalaman tengok kawan aku mati dalam kebakaran. Dia menyaksikan dengan mata dia sendiri, depan mata aku ni. Tengok. So bila sebut saja api, dia ada pengalaman yang mengerikan.
Sebab ada orang lain tengok bila sebut api tak ada perasaan apa-apa. Tapi yang kawan hamba Allah ni, bila sebut api dia bagi satu perasaan takut. Kenapa? Sebab dia pernah menyaksikan kematian berlaku di depan mata dia disebabkan api yang membakar. Itu contoh nur iman. Sama juga kita kan. Ada orang sebut nama perkataan Allah, biasa je, tak ada perasaan apa-apa. Allahu Akbar, azan, tak ada perasaan apa-apa. Bahkan solat pun ditinggalkan. Ada orang bila sampai nur iman lapisan keempat, Allahu Akbar, diberi perasaan gentar. Bila baca Al-Quran dia, bila sebut kalimat Allah, diberi perasaan gemetar. Sebab apa? Dia ada pengalaman menyaksikan kebesaran Allah. Dia tengok alam semesta, dia tengok hikmah-hikmah, menyebabkan hati dia rasa dekat dengan Allah. Sebut perkataan Allah, dia mari takut, dia mari rasa kehambaan tu. Nampak ya? Kita pergi yang terakhir, lapisan yang terakhir namanya nur hakikat. Nur hakikat ni lebih tinggi, iaitu kalau kita ambil contoh yang pasal api tadi, kalau sampai nur hakikat ni, dia sendiri pernah merasakan. Murid tadi, dia bukan sekadar dia belajar tentang bahayanya api, dia bukan pernah melihat kawan dia mati dalam kebakaran, tetapi dia sendiri pernah merasakan kepanasan api tersebut. Satu hari, na'udzubillah min zalik, dia ditakdirkan terlibat dalam satu kemalangan menyebabkan berlakunya kebakaran. Dia rasa dah kesakitan api tapi dapat diselamatkan. Ya, dia terlibat dalam kebakaran, tapi dapat diselamatkan, dan dia rasa begitu sakitnya kebakaran tu. Ya, tapi dapat diselamatkan. Jadi orang macam ni bila sebut saja api, menggigil satu badan dia. Pasal apa? Aku pernah merasakan sakitnya api ni. So, ya, pengalaman dia bukan sekadar dapat melihat, tapi dapat merasakan kesakitan tu. Bila sebut saja api, dia rasa dan macam. So begitu juga orang yang sampai nur hakikat ini, ya, bila sebut saja Allah, bila sebut saja Nabi, bila sebut tentang kebesaran Allah, hati dia, tuan-tuan dan puan dia, dah tak boleh kata apa. Hati dia tak ada apa. Sebab apa? Dia gemetar hati dia. That's why Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladhina wajilat qulubuhum, innal ladhina amanu, ayat tu ya. Dia tak mari ayat tu. Wajilat qulub, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman ni bila disebutkan nama Allah, ya, gemetar jiwa mereka. Ini orang nur hakikat, iaitu bila sebut saja Allah, ya, hati dia, kalau sampai waktu solat ke apa, hati dia kosong. Dia hanya nampak Allah Ta'ala saja. Dia tak boleh buat kerja apa lain, ya. Dia tak boleh buat kerja apa, dia hilang fokus. Sebab apa? Dalam waktu tu dia hanya ada Allah Ta'ala saja. Itu namanya nur hakikat, ya. InsyaAllah kita boleh sampai ke tahap itu dengan izin Allah, ya. Mudah-mudahan paling tidak nur akal, lagi bagus nur iman, lagi bagus nur hakikat. Yang kita tak nak yang dua di bawah, hati mati dan juga hati yang tertutup. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf salah dan silap. Terima kasih ya tuan-tuan dan puan yang sudi share dan like. Boleh faham ke apa saya cerita ni? Kan cerita short sendiri kan pula, ya. Mudah-mudahan dapat faham, ya. Terima kasih Haji di siapa lagi ni? Kak Atikah kita. Ya. InsyaAllah esok jangan lupa bersama Ustaz Sabran Jamil tu, sahabat kita. Ya, masya-Allah. Okey. Terima kasih. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam tingkatan nur hakikat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Penjun Purnama. Amin ya rabbal alamin. Okey, Asma Zuraida. Okey, barakallahu fikum. Sekadar itu saja yang insya-Allah yang baik daripada Allah Taala. Yang lemah itu atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri, minta maaf salah dan silap. Dan kalau boleh sama-samalah kita mengimarahkan program-program seperti ini, dan bolehlah infakkan ke dana akaun Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, akaun Bank Islam 05012010053038, ya. InsyaAllah yang baik pada Allah, yang lemah atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.